Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam TMK tahun 6. Okay, kali ini kita akan masuk tajuk unit 4 projek pengatur caraan, unit terakhir dalam TMK. Untuk kali ini cikgu akan membincangkan dua tajuk kecil iaitu memahami situasi dan mereka bentuk atau cara. Standard pembelajaran kita hari ini ialah membina satu projek pengatur caraan yang menarik dan kreatif melibatkan fitur dan objek yang dipelajari. Fitur yang digunakan mestilah bersesuaian dengan objek dalam atur cara dengan menggunakan arahan urutan dan pilihan berdasarkan langkah-langkah. Okey, langkah-langkah hari ini cikgu cuma ambil 4.1.1 memahami situasi dan mereka bentuk atur cara. Jadi kamu boleh rujuk buku teks kamu bermula daripada muka surat 68. Okey, kita tengok dalam buku teks tu, satu pertandingan membina permainan komputer peringkat kebangsaan akan diadakan. Okey. Jadi murid-murid yang dalam buku tu dia nak membina satu permainan komputer. Okey, untuk pertandingan lah. Jadi cikgu dia cakap kamu perlu mengikuti langkah-langkah membangunkan projek pengatur caraan dengan teratur bagi mencerahkan peluang memenangi pertandingan ini. Okey. Ada langkah-langkah yang perlu kamu ikut, yang perlu kamu turuti supaya projek pembinaan permainan komputer tu lebih sukses lah. Okey. Okey, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghasilkan projek pengatur caraan? Okey, apa langkah-langkah dia? Okey, ada 5 langkah yang perlu dituruti. Kita tengok Okey, ada 5 langkah. Pembangunan projek pengatur caraan komputer melibatkan beberapa langkah iaitu memahami situasi, mereka bentuk atur cara, mengikut atur cara, menguji atur cara dan mendokumentasi. Jadi untuk hari ini cikgu akan sentuh dulu 2 langkah yang pertama iaitu memahami situasi dan membentuk atur cara dulu. Okey. Kita tengok apa maksud memahami situasi ni, bagaimana langkah-langkah ni dijalankan. Okey. Memahami situasi ni ialah dia kena berbincang dulu untuk mengenal pasti masalah yang perlu diselesaikan. Okey. Dekat sinilah dia akan bincangkan permainan tu, bagaimana permainan tu dijalankan, apa masalah-masalah yang timbul, apa persoalan yang keluar nanti. Okey, dia akan bincang dekat sini, dekat memahami situasi ni, dan dia mesti dapatkan jawapan untuk kesemua persoalan-persoalan yang timbul. Okey, Cikgu Nora tanya, permainan apa yang kamu nak bina? Jadi jawapan Nadia, saya cadangkan permainan menyelamatkan rama-rama. Jadi dah ada satu tajuk kat situ, menyelamatkan rama-rama. Macam mana cara permainan ni dijalankan? Kita tengok dia bincang dulu berapa objek yang kita perlukan. Okey. Naresh cadang 2 objek iaitu kucing dan rama-rama. Jadi Najmi cakap kalau kita tambah lagi satu objek tentu lebih menarik. Okey, saya cadangkan objek burung. Bila tambah lagi objek mesti ada jalan cerita lain pula. Apa peranan burung tu pula. Okey, kamu perlu mengenal pasti aspek penting dalam memahami situasi, kata Cikgu Naden. Okey, aspek-aspek penting tu tengok dalam peta pemikiran dekat bawah tu. Okey, apa situasi utama yang nak ditunjukkan, apa maklumat tambahan yang perlu untuk situasi tersebut. Lepas tu apa gambaran keseluruhan situasi yang nak ditunjukkan, dan apakah maklumat yang sedia ada tentang situasi tersebut. Ni semua kita kena fikir bila kita nak buat satu permainan menggunakan atur cara ni. Ni semua kena fikir. Mesti ada persoalan-persoalan dia tu. Kita tengok persoalan yang dikeluarkan. Okey, mereka tulis situasi berikut untuk menggambarkan situasi projek pengatur caraan mereka. Ni jalan cerita yang dia nak buat. Dia tulis dulu situasi dia. Okey, seekor rama-rama terbang dari atas, dari kiri ke kanan. Seekor burung terbang kejar rama-rama tersebut dari belakang. Okey, kucing pula berusaha untuk tangkap rama-rama dan selamatkannya daripada burung tersebut. Okey, jika kucing tersebut dapat menangkap rama-rama, rama-rama akan dibawa turun dan dilepaskan. Rama-rama pula ucap terima kasih selepas dilepaskan. Jika kucing tersentuh burung ketika melompat,
bunyi akan dikeluarkan. Macam itulah jalan cerita dia. Jadi ini dia buat dalam bentuk permainan. Permainan dia, burung tu nak tangkap rama-rama, kucing nak selamatkan rama-rama. Jadi mesti ada markah, kat mana markah dia, kat mana nyawa dia. Okey. Tu tengok contoh-contoh persoalan yang timbul. Persoalan ni akan membantu, ya. Soalan-soalan inilah yang akan membantu murid menghasilkan algoritma nanti. Okey. Itu saja untuk memahami situasi. Okey, memahami situasi ni kita akan ceritakan perjalanan permainan yang kita nak bina, nak buat, nak bangunkan nanti. Okey, dan kita akan keluarkan persoalan-persoalan dia. Okey, dan kita akan selesaikan. Mesti ada jawapan dia. Okey, baiklah, cikgu akan teruskan ke mereka bentuk atau cara. Okey, dekat sini ialah kita akan buat algoritma. Okey. Mereka bentuk atau cara ni proses membina sudut dan carta alih berdasarkan algoritma yang disediakan. Okey, mereka bentuk atau cara ni proses membina sudut dan carta alih. Okey, berdasarkan algoritma yang disediakan. Okey, mana algoritma dia? Okey, dia dah ada jalan cerita tadi. Okey, kat sini dia dah ada jalan cerita, dia nak buat apa. Jadi dia buatlah algoritma. Okey, ni algoritma dia. Ni algoritma dia. Rama-rama bergerak di bahagian atas. Ingat lagi tak kita belajar algoritma dulu? Algoritma sudut dan carta alih. Dia mesti ada arahan-arahan dia ni. Apa yang step by step lah. Rama-rama bergerak di bahagian atas dari kiri kanan. Burung terbang di bahagian atas kiri ke kanan. Okey, ketinggian sama dengan rama-rama, tapi lebih laju daripada rama-rama. Ni kita nak buat. Kucing berada di bahagian bawah. Kucing boleh melompat untuk tangkap rama-rama. Jika kucing dapat tangkap rama-rama, kucing akan bawa rama-rama turun. Dan rama-rama ucap terima kasih. Okey, 1 skor diberi. Dan 1 skor diberi bagi setiap rama-rama yang berjaya diselamatkan. Okey, jika kucing sentuh burung, kucing akan berbunyi miau dan nyawa akan dikurangkan. Maksudnya tak boleh sentuh burung lah permainan ni. Untuk dapat skor dia kena tangkap rama-rama tu. Okey, jika rama-rama sentuh sepadan kanan paparan, rama-rama akan muncul di kiri semula. Maksudnya dia akan bersambung lah, terus ada, sentiasa ada. Okey, begitu juga burung, jika sentuh paparan sempadan kanan paparan, burung akan muncul di kiri. Okey, permainan tamat apabila kucing kehabisan nyawa. Mesti ada tamat dia. Okey, ni contoh algoritma. Bila dia dah ada algoritma macam ni, mereka bentuk atau cara ialah proses membina sudut. Jadi kamu bolehlah bina sudut dan carta alih pula. Bagaimana? Ambil daripada algoritma ni, buat sudut. Tengok. Okey, dia pecahkan kepada 3 sebabnya ada 3 objek. Setiap objek bergerak lain-lain. Fungsi objek ni, rama-rama ni berfungsi gerak dia lain-lain. Rama-rama lain, burung bergerak macam ni, kucing bergerak macam ni. Okey, tugas rama-rama ni kejar, lari, selamatkan diri. Tugas rama-rama ni ialah sentiasa bergerak dan elak daripada ditangkap burung, ditangkap burung lah. Jadi apa yang dia buat, jika rama-rama disentuh kucing, maka ni semua pergerakan-pergerakan rama-rama. Boleh baca kat sini. Burung pula kerja dia nak tangkap rama-rama saja. Okey, jadi boleh tetapkan kedudukan burung kat mana, gerakkan burung ke kanan. Jika burung tiba di hujung sebelah kanan, maka apa jadi, tetapkan kedudukan burung, dan tamat. Begitu juga dengan kucing. Okey, kucing ni mesti ada, kucing ni lah yang hero ni. Ada nyawa, dia bagi 10 nyawa. Skor tetapkan dulu. Jika kunci ni diketik, apa jadi. Jika yang ni diketik, apa jadi. Okey, sampailah tamat. Dah buat sudut untuk ketiga-tiga ni, bolehlah buat carta alih. Okey, ingat sudut algoritma carta alih mesti yang sama dia punya isi dia. Okey, ini carta alih untuk rama-rama. Mula, okey, rama-rama panjang sikit lah apa dia nak buat. Sebab rama-rama ni kerja dia nak berlari je lah, nak elakkan, bukan berlari, terbang untuk elakkan disentuh oleh burung. Okey, gerakkan rama-rama ke kanan. Okey, rama-rama perlu ada sentuh kucing. Jika ya, apa jadi. Jika tidak, apa rama-rama buat. Okey, rama-rama kena sentuh burung. Jikalau ya, apa jadi. Kalau tak sentuh, rama-rama buat apa, pergi mana. Okey, sampai tamat. Okey, carta alih burung. Okey, burung ni
gerak dia kiri kanan je lah, untuk sentuh rama-rama je kerja dia. Jadi jika burung ni tiba di hujung sebelah kanan, apa jadi, jika tidak apa jadi. Itu untuk burung. Dan akhir sekali untuk kucing. Kucing ni ada tetapkan nyawa, tetapkan skor, kedudukan kucing macam mana. Kucing lah yang banyak sikit, sebab kita menggunakan papan kekunci untuk gerakkan kucing tu. Sebab kita permainan ni kita gunakan papan kekunci untuk gerakkan kucing dan mendapatkan skor. Jadi banyak sikit lah kita kena letak sini, berdasarkan sudukut yang kita buat tadi. Okey murid-murid, itu sahaja yang cikgu boleh terangkan untuk dua tajuk kecil hari ini. Jadi yang ni semua kita akan buat secara amali InsyaAllah lah, jika buka sekolah nanti kita akan buat. Dan untuk permulaan projek pengaturcaraan ni, kamu kena faham dululah berapa langkah-langkah yang kita kena ikut. Okey, yang ni kita belajar dua dulu hari ni. Okey. Jika ada apa-apa masalah, jika tak faham, boleh mesej atau hubungi cikgu. Untuk hari ni cikgu cikgu bagi kuizi untuk kamu, untuk memastikan kamu faham lah apa yang kamu belajar hari ni. Boleh jawab kuizi dalam grup grup WhatsApp yang cikgu bagi nanti. Okey. Jadi itulah tugasan kamu untuk minggu ni. Itu saja daripada cikgu. Jika ada apa-apa boleh hubungi cikgu. Kita jumpa lagi insya-Allah dua minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.